Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. ربنا افتح لنا بالحق وأنت خير. قال المصنف رحمه باب النكرة والمعرفة. Baik, kita semalam selesai satu fasal bicara tentang ismul ladzi la yansarif. Jadi dia teruskan lagi bab ataupun tertib penerangannya tentang babun nakirati wal ma'rifah. Ini adalah bab nakirah dan ma'rifah. Jadi kalau nakirah ma'rifah ni saya ingat mungkin kita boleh sesuaikan terma nakirah itu macam kata nama am dan ma'rifah itu sebagai kata nama khas. Sebab nakirah dan ma'rifah ni hanya berkait dengan isim. Berkait dengan isim. Okey, saya mohon maaf ni mungkin ada la'alla sawab ataupun as-sawabnya tak ada hamzah. Sebab pada kata isim ni dia bukan hamzah qata', dia adalah hamzah wasal. Jadi kalau ada buku tu potonglah. Al-ismu darbani ahaduhuma an-nakiratu wa hiya al-asl. Isim tu dari segi pembahagian nakirah dengan makrifah ni, ini maknanya pembahagian sini dia banyak kategori lah. Dia ada pembahagian dalam bab mufrad dari segi kuantiti, dia ada pembahagian dari segi muzakkar muannas, dia ada pembahagian dari segi yang kita tengok sekarang ni, nakirah dan makrifah. Jadi isim ni dari sudut ni dia ada dua bahagian. Ahaduhuma, salah satunya adalah an-nakirah. Nakirah kata nama am. Wahiyal aslu, dan nakirah ini ataupun kata nama am ni dianggap sebagai asal. Jadi apabila asal ni dia ada keutamaan. Maksudnya isim ni kalau tidak ada sebarang tanda makrifah, maka kita hukum dia kembali kepada asal, iaitu nakirah. Itu dia punya cara. Sebab tu nanti kita akan tengok, kita tak akan belajar alamat nakirah. Kita hanya akan belajar alamat makrifah. Tanda-tanda makrifah ataupun pembahagian isim makrifah. Sebab selain daripada makrifah, itu semuanya nakirah. Selain daripada makrifah, semuanya. Dan dia adalah asal. Jadi kalau kita tengok dalam hukum fiqh pun, dia nak kepada hukum asal. Contohnya saya kata orang tu berwuduk, kemudian duduk lama, dia lupa dia wuduk ke tidak. Jadi ikut kaedah usul fiqh, al-aslu baqa' ma kana 'ala ma kana. Contohlah salah satu hukum al-aslu ni ataupun mengikut asal ni. Dan juga kalau kita tengok dari segi realiti pun, asal manusia ni lahir itu memang tak ada, tak tahu siapa kan. Nama tu datang kemudian sajalah. Nama tu datang kemudian. Ini lahir dulu budak tu, maulud. Barulah hari ke-7 tu dari segi sunnahnya diistiharkan nama. Baru ada makrifah. Jadi asalnya dia nakirah. Apa dia? Wahiya kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun dunal akhari. Nakirah itu hiya. Baik, hiya ni kalau kita tengok di sini, kita tak boleh kata hiya itu kembali kepada asal. Dia kena kembali kepada marja' yang sesuai dengan dia lah, iaitu yang muannas. Hiya an-nakirah itu adalah setiap isim sya'i'.
yang menyeluruh. Fi jinsihi dalam jenisnya. Dalam jenis dia lah, dalam kategori dia lah. La yaqtassu bihi wahid, yang tidak tertentu seseorang dunal akhar, daripada yang lain dalam jenis tu. Ka rajulin, seperti kata rajulin, lelaki. Jadi kalau rajulin ni, kalau dari segi bahasa Melayu mungkin kalau kita nak terjemah, kita kata seorang lelaki tanpa menentukan siapa. Wa farasin, seekor kuda. Wa kitabin, dan sebuah kitab. Wa taqribuha ila al-fahmi an yuqala. Baik, untuk dengan kata lain, taqribuha ila al-fahmi ni maksudnya untuk lebih memudahkan faham lah. Untuk kita lebih mudah faham ni, apabila sebut nakirah, boleh kita kata macam ni. An-nakirah kullu ma salaha dukhul, kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Kalau untuk mudah kata, ini mungkin pada tahap ialah kalau anda semua ni akan mengajar. Jadi bagus kalau orang yang berada pada tahap yang asas. Tak kiralah dia tu murid ke ataupun dia tu orang dewasa tapi belum pernah ada latar belakang belajar bahasa Arab, maka bagi yang asas. Nakirah, kalau orang tanya apa nakirah ni Ustaz? Kita kata kullu ma saluha, setiap kata ataupun setiap perkataan, maksudnya isim lah, yang saluha, saluha ni yang boleh menerima kemasukan alif dan lam, ataupun yang boleh masuk alif lam ke atas. Seperti karajulin, seperti lafaz rajulin. Inilah. Macam mana kita nak tahu dia nakirah? Baik, kita boleh masukkan alif lam, maksudnya ada ar-rajuli. Maksudnya, oh inilah nakirah, rajulin tanpa alif lam. Wa imra'atin wa thawbin, samalah dengan kalimah imra'ah dan thawbin. Imra'ah tu perempuan lah. Thawbin ni baju. Ataupun dengan kata lain, kata yang kedua, kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lami alaihi. Ataupun untuk lebih umum lagi, kullu ma itu maksud setiap perkataan, setiap lafaz yang berada pada tempat. Maksudnya dia berada pada tempat yang boleh masuk alif lam ke atasnya. Kazi. Baiklah, ala sawab, tanwin kasratain ini tak ada. Sebab ni kita nak cerita zi bermakna sahib. Maknanya asal dia zu lah. Zu bermakna sahib. Sahib ni makna tuan punya lah. Kan kita ada zu malin, makna dia sahibu malin. Itu dia punya. Yang jelas. Jadi, zi ini juga kalau dia datang secara tunggal, tidak ada idhafah ataupun yang kita kata tidak menampakkan dia itu khusus, juga dipanggil isim nakirah kerana dia menempati tempat sahib. Yang mana kalau kita tengok sahib, sahib ni boleh terima alif lam, dan dalam keadaan nakirah tak ada alif lam. Itu makna dia. Jadi kalau zu malin sahibu malin, itu maksud dia. Itu. Okay. Okey, jadi kalau contoh yang kita kata zu malin ni. Jadi zu malin ni dia menempati makna sahibu malin ni.
sahibuna. Baik. Mungkin ada yang kata, Ustaz, kan sini dia idhafat. Kenapa idhafat ni masih dikatakan nakirah? Baik. Kaedah, dia ada kaedah. Kalau idhafat kepada nakirah, maka nafas yang mudah ni kekal nakirah. Kalau dia idhafat kepada ma'rifah, barulah nafas mudah tu jadi ma'rifah. Itu kaedah dia. Dia panggil idhafat ila nakiratin idhafatu al-lafzi lah. Ila nakiratin maka lafaz tu al-lafzu di kaedah dia macam tu lah. Al-lafzu nakirah. Idhafatul lafzi ila nakiratin fal-lafzu nakirah. Dan sebaliknya mafhum mukhalafahnya ganti je lah. Macam tu kan. Ya. Kalau idhafat al-lafzu ila ma'rifatin fal-lafzu ma'rifah lah. Habis. Jadi untuk pembahagian nakirah itulah cerita dia. Habis, itu je. Walaupun ringkas tapi dia lebih menyeluruh lah. Dia lebih menyeluruh. Kemudian kita masuk kepada bahagian yang kedua ataupun pembahagian yang dia kata ada dua tadi. Jadi yang nombor duanya wadarbu tsani al-ma'rifatu, dan bahagian yang keduanya ataupun bentuk yang keduanya daripada isim ni adalah isim ma'rifah ataupun yang disebut sebagai ma'rifah. Wahia al-ma'rifah itu wahia sittatu anwa'in. Jadi dia ada 6 jenis. Wahia sittatu anwa'. Jadi mungkin anda tertanya, Ustaz, kenapa hiya kita baca sittatu anwa'? Sebenarnya sittatu ni kena tengok pada yang anwa' ni, bukan tengok pada hiya. Kita kena tengok pada anwa'. Adat ma'dud ni dia kena tengok ini adat ma'dud di belakang. Jadi sittatu ni sebab kalimah mufrad bagi anwa' ni adalah nau'un, dan nau'un tu adalah muzakkar. Maka kalimah adat dia kena mukhalafah. Itu ada tak lah. Nampak ada tak tu macam mana. Tapi sebenarnya itulah lafaz adat yang muzakkar bagi anwa' ni ataupun nau' tadi yang mufrad dia. Okay. Baik. Yang pertamanya adalah al-mudmar wa huwa a'rafuha. Jadi dia sebut yang pertama dan dia cerita lagi dari segi martabat. Maksudnya ma'rifah ni pun dia ada martabat ataupun ada peringkat. Jadi kelas pertama ataupun martabat pertamanya adalah al-mudmar. Maknanya al-ismu al-mudmar dia maksudkan ad-dhamair lah, iaitu dhamir. Semua isim dhamir itu maka dia adalah isim ma'rifah dan dianggap sebagai ma'rifah yang paling ma'rifah. Ya. Ma'rifah ni kalau maksudnya kalau kita nak kata yang paling terkenal. Yang paling terkenal. Summal alamu. Kemudian yang kedua, sebenarnya penyusunan ni dia mengikut apa dia? Tartib, maksudnya tartib menurun lah. Maksudnya yang satu yang lebih atas, kemudian yang kedua tu lebih bawah lagi dan seterusnya lah. Okey, summal alam, kemudian isim alam. Isim alam ni maksudnya nama lah. Contoh nama orang, Zaidun, Umar dan sebagainya. Nama binatang. Maksudnya nama binatang tu maksudnya bukan kita kata farasun tu bukan nama. Binatang tu diberi nama. Contoh kita ada pera kucing ataupun pelihara apa, saya bagi contoh kucing lah. Jadi kucing tu nama
katalah nama kucing tu Mudir. Jadi Mudir tu adalah alam kepada kepada seekor kucing. Mudir contoh. Jadi itu maksud dia, kalau Qittun tu bukan alam. Kemudian summa ismul isyarati, kemudian isim isyarat. Isim isyarat tu tadilah yang ada ismul isyarah lil qarib, lil ba'id. Lepas tu ada ismul isyarah yang menunjuk kepada makan, hunalika, hunaka dan sebagainya. Summa al-mausul, kemudian isim mausul. Summa al-mu'arraf bil adati. Kemudian yang dimakrifahkan dengan adat. Adat ni maksud dianya, apakah adat al-ma'rifah? Adat ta'rif dia adalah alif lam. Jadi maksudnya dengan kata lain mungkin kita akan jumpa istilah al-mu'arraf bil adah ni, dia adalah yang disebut sebagai al-mu'arraf bi'al. Al-mu'arraf bi'al. Mungkin saya tulis macam ni lebih nampak. Dengan alif lam, bi'al. Al-mu'arraf bi'al, yang maksudnya yang dimakrifahkan dengan alif lam. Yang boleh masuk alif lam lah, tu maksud dia. Kemudian yang keenamnya adalah wassadisu ma udhifa ila wahidin minha. Jadi yang keenam ni adalah apa yang diidafat kepada salah satu daripadanya. Jadi kalau apa yang diidafat kepada salah satu, dia contoh macam ni kan, macam kita kata ni. Yang ni bukan ni. Dia kena ada alif lam. Contoh kita kata untuk contoh ni Zumalin. Kita kata Zulman. Zul yang ada alif lam. Zulman. Zulman contoh. Jadi maksudnya yang makrifah yang keenam ni adalah perkataan zu ni. Dia perkataan zu. Itu yang dimaksudkan ma'udhifa. Jadi yang keenam ni dari segi martabat dia melihat kepada dari segi martabat dia melihat kepada wahuwa ma'udhifa ni fi rutbati ma'udhifa ilaihi alif. Jadi ini mungkin ada. Kalau soal ni perkataan ila ni tak ada, boleh potong. Perkataan yang betulnya adalah yang diletak dalam kurungan. Wa huwa fi rutbati ma'udhifa ilaihi al-ismul mudhafu ila ad-dhamir. Fa innahu fi rutbati al-alam. Dia adalah pada martabat apa yang diidafat kepadanya. Contoh misal kata sekarang kita tengok dia idafat kepada alif lam banding dengan idafat kepada isim isyarat. Jadi kalau al-mu'arraf bi'al dengan al-mu'arraf bismil isyarah, bismi al-isyarah, jadi kalau yang al-mu'arraf bismi al-isyarah, kalau yang idafat ila al-mudhaf ila ismil isyarah ni, maka dia disebut sebagai setaraf dengan isim isyarat. Al-mu'arraf bi'al atau yang al-mudhaf ila al-mu'arraf bi'al, maka dia setaraf dengan ini yang kita kata al-mu'arraf bi'al. Itu maksud dia. Wa huwa ay ma udhifa ila wahidin minhu ni fi rutbati
ma udhifa ilaihi ialah pada martabat apa yang diidhaf kepadanya. Okey. Al-mudhaf ila dhamir. Al-mudhaf ila dhamir. Illa maaf. Sebenarnya betul ni, saya maaf saya pergi baca terbalik. Maaf Ustaz, saya dah potong. Okey, kalau potong tulis balik. Melainkan sekarang ni dia nak cerita yang keenam ni, ma udhifa ila wahidin minha ni adalah fi rutbati ma udhifa ilaih. Kalau yang diidhafat kepada isim isyarat, maka dia setaraf dengan isim isyarat. Kalau yang diidhafat kepada isim mausul, dia setaraf dengan isim mausul illa, melainkan al-ismul mudhaf, melainkan isim yang diidhafat kepada dhamir. Baik, kalau isim yang diidhafat kepada dhamir, kalau ikut kaedah atas, maka dia setaraf dengan dhamir. Tidak, ni dia panggil dia istisna. Mana dia kecualikan. Jadi isim yang diidhafat kepada dhamir ni maka dia sebenarnya berada pada martabat alam yang nombor 2. Katalah misal kata kita ada anta. Kalau misal kata kita ada anta. Kita ada anta. Katalah anta. Dan kita ada kita bukan. Baik. Kalau kita tengok kita bukan ni, kitab ni kan idhafat kepada dhamir kan? Dan dhamir itu pula adalah mukhatab. Yang makna dia anta. Jadi kalau dalam yang dinyatakan ni, kita bukan ni dia bukan setaraf dengan anta. Dia sebenarnya setaraf dengan alam. Contoh misal kata kita ada satu buku, nama buku tu adalah Awdah Al-Masalik. Contohnya kitab Al-Awdah. Nama kitabnya Kitabu Al-Awdah ataupun Awdah Al-Masalik. Awdah Al-Masalik. Jadi kitab Awdah Al-Masalik. Okey. Jadi dia sebenarnya setaraf dengan alam. Dan apa dia? Katalah alam ni dia diidhafat pula. Contoh idhafat kitab ni kepada sesuatu. Maka dia setaraf sebab ikut kaedah tadi. Dia bukan apabila idhafat pada dhamir dia setaraf dengan dhamir, tidak. Itu yang dikecualikan di sini. Okey. Baik. Wa yustasna mimma dzukira. Ni ada satu istisna lain pula. Istisna ni dia panggil istisna umum kepada semualah. Ismu Allah ataupun lafzul jalalah Allah, ismullah ta'ala fa innahu alam. Jadi kalau ikut asalnya apa dia? Kalau tengok pada lafaz dia adalah alam tetapi wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma'. Tapi walaupun dia alam dan kalau kita tengok martabat tadi alam ni duduk nombor 2, tak, dia sebenarnya dia adalah a'raful ma'arif bil ijma'. Jadi kalau kita nak buat macam pembahagian, jadi pembahagian ikut kategori ni, kita letak nombor 1-nya, sebelum kita letak dhamir, mana kita kena letak ismu ataupun lafzul jalalah Allah. Allah. Okay. Kemudian nombor 2 barulah ad-dhamir ataupun ad-dhamair. Okay, ad-dhamair. Kemudian nombor 3 barulah al-alam ataupun al-a'lam, jamak kepada alam. Al-a'lam dan juga slash wa ma udhifa ilaiha. Wa ma udhifa ilaiha
apa yang diidafah pada alam pun sama taraf dengan alam. Wa ma udifa ilaiha. Dan juga tadi wa ma udifa ila dhamir. Udifa ila dhamair, yang atas, sebab yang idafah pada dhamir dia tidak setaraf dengan dhamir. Ini saya tulis ni konklusi lah, dia nampak macam tu. Ma udifa ila, sepatutnya ila lah. Dhamair. Ini adalah pada nombor 3. Lepas tu turun nombor 4 tadilah ikut yang turutan yang kita baca tadilah. Okay. Ismu isyarah, kemudian lepas isim isyarah, isim mausul, al-mu'arraf bil ad. Ataupun al-mu'arraf bil adah. Mu'arraf bil adah. Baik, itu adalah untuk penerangan secara umum. Baik, ada soalan ke dulu? Kalau ada soalan. Ada soalan. Ustaz, dengar Ya. tak? Dengar. Adakah tanwin tu menunjukkan kepada tanda nakirah? Tanwin Baik, sekarang ni tanwin adalah tanda kalimah itu nakirah, betul lah. Cuma kita tak boleh jadikan dia satu yang menyeluruh sebab ada isim yang tidak tanwin tetapi dia juga nakirah, macam kita belajar semalam, iaitu ismul ladzi la yansarif. Jadi sebab itulah dia telah letakkan ta'rif ni macam ni. Ta'rif dianya adalah bukan pada tanwin. Ta'rif dianya adalah yang boleh dimasuki alif lam. Jadi kalau yang boleh dimasuki alif lam ni umum, sama ada dia isim yang bertanwin ataupun isim tidak bertanwin. Sebab isim lazim la yansarif pun boleh masuk tanwin. Bahkan kalau dia masuk tanwin, dia kembali kepada i'rab asal isim biasa, bukan i'rab isim lazim la yansarif. Sebab itulah kita tidak menjadikan tanwin tu sebagai tanda yang konkret. Dia salah satu tanda tapi dia bukan tanda yang konkret untuk menyeluruh kepada nakirah. Sebab ada nakirah yang tak ada tanwin. Dia nakirah juga tapi tak ada tanwin. Jadi kita sebab tu dalam ni kitab Mutamimah ni tidak meletakkan tanwin sebagai tanda nakirah. Boleh? Dia faham? Baik, kalau tak ada soalan, kita ni nak masuk pada mudhammah tapi saya nampak macam dia ni parking molek dah ni. Apa macam mana? Terpulang lah kalau itu. Kalau kita masuk ni, lepas tu berhenti tengah jalan, tunggu nanti SEM depan pula. Tak tahulah macam mana. Kalau SEM depan, sekarang ni perbincangan macam mana? Perbincangan. Untuk sambung SEM depan kan? Ini minggu last kan? Minggu Betul Ustaz. Sambung SEM depan lah. Rasanya kayaknya SEM depan rasanya. Sambung SEM depan lah. Jadi kalau tengok di sini, bicara tentang dhamir ni, dan dia bincang betul lah, dia bincang mengikut tartib lah. Mengikut tartib. Jadi saya nampak ini macam dah cantik dia punya stesen. Kita pun ada dalam 10 minit lagi. Jadi saya ingat saya nak tangguh perbincangan dhamir ni ke sesi nantilah, ke sesi nanti. Jadi untuk yang sekarang ni kita ni saya tulis tarik. Kalau start ni nak berhenti, nampak panjang dia punya stesen.
itulah saya buka pada ruang kalau ada soalan yang lain lah yang berkait dengan apa yang telah kita sentuh hingga ke pasal ni lah. Ya, tadi bab nakirah, ma'rifah dan dhamir ni berada dalam pasal nakirah ma'rifah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, Ustaz. sila. Saya nak tanya macam mana penulisan kalau dia ada perkataan tu ada 3. Domer, lepas tu dia jadi bukan domer, apa? Mudhaf, lepas tu mudhaf ilaih. Lepas tu mudhaf ilaih tu jadi mudhaf balik, lepas tu selepasnya ada mudhaf ilaih. Contohnya babu baiti Muhammad. Perlu ke Maknanya, baiti tu dibagikan alif lam? okey, baik. Syukran Ustaz. Okey, baik. Kita pergi kepada yang asal. Asalnya, kalau penulisan dia tengok ke sini lah. Saya ambil contoh yang dia berilah. Okey. Kita tengok satu-satu. Mula-mula kalimah tu tunggal. Mula kita tengok kalimah tu tunggal. Babun. Yes. Ini. Okey, katalah kita tengok kalimah tu tunggal dahulu babun. Jadi kalau babun secara tunggal tanpa idhafah dan tanpa alif lam, macam itulah itu dia. Okey. Kemudian katalah kalimah itu dimasukkan alif lam. Okey, kalau dimasukkan alif lam saya letak sini. Al-babu. Al-babu. Baik. Kita idhafatkan kalimah bab tu kepada al-bait. Baik. Kalaulah kita idhafat awal, kita nak idhafat dia tanpa menentukan mana-mana rumah. Kita nak kata pintu rumah tanpa menentukan mana-mana rumah. Maka kita idhafat secara nakirah. Maknanya kepada nakirah babu baitin. Babu baitin. Tapi kalau kita nak tentukan bukan bukan mana-mana rumah, ada rumah tertentu yang kita merujuk kepada pintu rumah tersebut. Maka baru kita letak alif lam babul baiti. Babul baiti. Baik. Katalah kita nak spesifikkan lagi rumah tu, pintu rumah tu seperti yang kita sebut tadi. Babu, mungkin rumah itu orang tak tahu rumah itu tu rumah siapa. Maka kita nak kata babu baiti Muhammadin seperti yang diberi contoh dalam soalan tadi. Maka untuk yang ketiga ni dia dah jadi makrifah lah. Dia telah menentukan lah. Dan kalau melihat kepada ni, kita akan nampak untuk kataan yang ketiga ni ataupun tarkib rangkai kata yang ketiga ni dia lebih makrifah daripada yang sebelum-sebelumnya lah. Sebab di sini kita boleh tahu pintu rumah Muhammad. Jadi kalau di sini kita bariskan dia babu baiti Muhammadin. Baiti ni kita tak boleh adakan tanwin sebab dia dalam masa yang sama kita nak dia diidhafah kepada lafaz selepasnya, iaitu sekarang ni alam lah. Jadi cara tulis dia macam tu. Baik, kalau kita contoh Ustaz, kalau saya nak tulis
apa dia? Biar sini ni ada tanwin. Dia jadi macam mana? Okey. Boleh, tetapi dia jadi makna yang sedikit berbeza lah. Katalah kita nak tulis babu baitin. Nak ada alif lam. Kita nak ada tanwin. Baitin. Tapi kita nak ada nama Muhammad juga. Maka kita tak boleh terus idafah. Dia kena ada fasil yang memisahkan dia macam huruf lam. Lam haraf je lah. Li Muhammad. Okay. Kalau yang ni, dia maksud apa? Pintu rumah Muhammad. Jadi kita tahu pintu rumah tertentu lah. Tetapi kalau yang ni, pintu rumah milik Muhammad. Yang ni mungkin kita tak tentu pintu rumah yang mana. Mungkin Muhammad ni ada 2 buah rumah. Tapi kita tak tentukan rumah yang mana. Tapi yang ni, Muhammad mungkin ada 2 buah rumah, tapi kita tentukan rumah yang mana satu. Itu perbezaan makna. Jadi kalau contoh yang bab ini diidafat kepada nakirah, nak kekalkan nakirah, tetapi kita nak ada idafat kepada syakhsin ataupun orang tertentu macam yang pertama, maka kita kena buat ada fasil dengan lam. Dengan lam. Tapi kalau kita sebut babu baiti Muhammadin, ini adalah yang disebut sebagai ma'rifah. Dan dia memberi spesifik ataupun dia hanya ta'yin satu benda lah. Satu perkara. Beza dengan yang lain, kalau nakirah ni dia tidak ta'yin kepada mana-mana. Apa saja yang sesuai dengan makna bab, dengan makna pintu dan pintu pula pintu rumah, maka itu termasuk, itu maksud nakirah. Nakirah ni dia tak kira pintu apa, asal dia tu kena dengan nama pintu rumah, maka termasuk. Tak kira pintu besi ke, pintu kayu ke. Tapi kalau yang babu baiti Muhammadin, tertentu rumah, pintu rumah Muhammad tu dibuat daripada apa ataupun jenis mana, dia tertentu satu je. Itu adalah cara. Jadi kita kena tahu kalau hukum tadi yang kita kata apa yang diidafat kepada nakirah, hukum dia kekal nakirah. Dan apa yang diidafat kepada ma'rifah, hukum dia ma'rifah. Jadi penting untuk kita tahu di sini supaya nanti kan mungkin kita nak bina jumlah kan. Jadi kalau jumlah ni dia terdiri, kalau jumlah ismiyah dia daripada mubtada' dan khabar. Maka kalau jumlah mubtada' dan khabar ni, mubtada' ni asalnya ataupun syarat dia mesti ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah, maka dia mesti berada dalam keadaan-keadaan tertentu. Maksudnya dia ada dalam keadaan yang pengecualian yang dibenarkan. Itu kena tengok bab mubtada' idza kana ma'rif, idza kana nakirah lah. Tapi kalau ikut asal bila sebut mubtada' memang dia kena ma'rifah. Jadi daripada situ kita kena tahulah. Oh, jadi kalau itu kita nak buat satu kalimah supaya jadi ma'rifah tu kena pilih. Jadi ini secara basic lah. Jadi kita hanya pilih kalimah yang ma'rifah untuk jadi mubtada', dan khabar tu tak ada masalah dia nakirah ataupun ma'rifah. Sebab bukan syarat dia, sebab dia hanya menyempurnakan makna sahaja. Cuma kebiasaannya mubtada' itu ma'rifah, khabar itu nakirah, kebiasaan. Tapi tidak semestinya, ada juga keadaan khabar tu apabila dia dalam bentuk ma'rifah. Okey? Boleh jelas Jelas. Okey, baik. Ada soalan lain? Tak ada. Okay. Jadi kalau tak ada, saya ingat saya terpaksa walaupun izin lah untuk berhentikan kelas ni setakat ni. Dan saya tak masuk fasal ni sebab saya nampak dari segi satunya dia panjang dia punya perbicaraan ni.
Kalau kita masuk, kita nak berhenti tu tak tahu pukul berapa lah. Tengok pada itu. Cuma itu dari segi yang rasmi lah. Tapi kalau yang tak rasmi, kalau anda baca, ada tak faham, jadi boleh kemukakan lah. Kalau tengok. Dia sebenarnya dia dengan tulisan yang agak jelas. Sebenarnya dia punya kesilapan tu sebenarnya minima dia sebenarnya. Kadang kita baca tu kita kena perhati. Okey. Jadi saya ingat untuk kelas semester ni setakat itu saja. Sehingga kita bertemu di sem akan datang lah.